Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya semua. Saya harap subscriber saya dan follower saya semua sihat walafiat. Macam biasalah, saya minta maaf lah. Saya ingat nak update satu video sebelum Hari Raya, tapi disebabkan oleh perjalanan saya daripada Melaka ke Kedah tu terlampau jauh, jam. Jadi saya terpaksa ketepikan sekejap video saya tu. Jadi saya balik cuti awal lah. So, saya harap semuanya sihat, happy, selamat dalam perjalanan semualah. So, saya ambil kesempatan ni untuk ucapkan selamat Hari Raya kepada semua. Mohon maaf lah seandainya ada salah silap, terkasar bahasa semualah. Okey. Disebabkan oleh tekanan demi tekanan daripada subscriber semua, bila lagi nak keluar part 2 ni kan. Jadi hari ni saya bukan terpaksa. Saya rasa saya ada tekanan tu dah cukup bagi saya. Saya ambil keputusan untuk saya buat yang seterusnya part 2, dalam operasi menyelamat tebusan. Okey, kita ambil kes kapal dagang kita tu itulah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, klip ataupun video pada petang ni saya bagi kepada dua bahagian lah. Yang pertamanya saya akan cerita dari sudut sambung cerita dia, dari sudut taktikal sikit. Saya masuk sikit taktikal. Yang kedua, saya akan cerita tentang perkongsian perasaan saya supaya tuan-tuan semua dapat merasai serba sedikit lah bagaimana pengalaman pasukan khusus di dalam penggemburan ataupun operasi menyelamat tebusan. Jadi tuan-tuan boleh kaitkan dengan video ataupun movie yang tuan-tuan tengok tu kan. Yang ketiganya adalah lesson learn ataupun pengajaran ataupun nasihat yang kita boleh kongsi sama-sama. Okey, itu saya punya fokus pada petang ni. Okey, sebelum saya teruskan, saya nak jawab. Saya cuba jawab semua komen-komen yang mana tuan-tuan tulis, ajukan kepada saya semua soalan. Jadi saya ambil lah beberapa soalan yang saya rasa boleh jawab, dan saya jawab sebelum saya teruskan perkongsian pada petang ni ya. Okey, ada sahabat kita tanya Malbat yang Angkatan Tentera Malaysia yang terdiri daripada Tentera Darat, Laut, Udara pergi beroperasi di Malbat, Lubnan, ataupun kita panggil interim dia panggil UNIFIL, United Nation Interim United Nation Interim Force in Lubnan. Okey. Jadi Malbat ni Malaysian Battalion lah yang terdiri daripada darat, laut, udara yang saya cakap tadi. Ada juga daripada tentera daripada negara Brunei. Okey, dia orang pun diattestkan juga masuk. Tujuan kita pergi ke sana, sebagai pemerhati. Okey, tempoh perkhidmatan ataupun tempoh operasi selama setahun. Lama tu tuan-tuan, selama setahun. Setiap tahun, setiap seri kita akan ada lah. Okey, kita akan ada. Itu cerita sedikit pasal Malbat. Sahabat-sahabat ada tanya pasal Malbat. Seterusnya, yang ramai yang bagi tahu saya, minta maaf, saya pun jam masa saya bagi part 1 tu cerita pasal Captain Phillip. Cerita Captain Phillip yang berlakon Dumb and Dumbler tu, nama ni Tom Hanks. Okey, Tom Hanks, Captain Phillip, yang mana yang kawan-kawan bagi tahu tu, saya ucap terima kasih. Terima kasih banyak-banyak. Jadi ada juga yang salah seorang sahabat tu dia tanya, bagaimana sukan bina badan di dalam tentera ataupun di dalam komando? Macam mana komando ni ada anggota bina badan? BMI ada lebih ke? Kan? Okey, bukan setakat di dalam komando saja. Di dalam tentera darat ataupun Angkatan Tentera Malaysia, kita sangat mendukung negara Malaysia untuk sukan-sukan di peringkat antarabangsa. Cuba tuan-tuan tengok Sazali Samad bina badan kan. Kalau saya tak silap dia daripada anggota Polis Diraja Malaysia. Okey, dia. Lepas tu dulu kita ada apa? Kita ada Malik Tobias. Malik Tobias tu anggota Gerak Khas tu. Masa zaman dia askar, masa sukan tu saya tak ada lagi lah. Cuma sekarang ada Jim. Kita panggil Jim Tobias. Jim Tobias. Lepas tu kita ada, kalau sukan bina badan tu, macam dalam anggota saya ada seorang kan yang terlibat dengan bina badan. BMI dia bukan kita ketepikan, tak, selalunya kita uji dia. Kebiasaan kalau kata anggota Gerak Khas ni kan,
walaupun dia terlibat membina badan, tapi kalau kita buat ujian kecergasan UK, ujian kecergasan AM yang kita buat setahun 2 kali, setiap anggota komando mesti lulus. InsyaAllah dia orang ni lulus. Kalau kata anggota Gerahas ataupun anggota pasukan khusus, kalau dengan physical fitness ni, dia memang akan jagalah. Akan jaga dia. Kalau sekiranya dia gagal ujian kecergasan AM, allowance, dia panggil allowance pasukan khusus. Dia setiap bulan tu, nilai dekat-dekat RM1,000 tu ditarik. Akan ditahan. So, di dalam angkatan tentera juga, kalau BMI kita terlebih, so kenaikan pangkat kita akan ni lah. Kita akan di hold ataupun sehinggalah badan kita dapat in BMI tu. Okay. Lepas tu lagi ada tanya lagi. Kerja komando, ULK dan juga kursus. Makna dia, walaupun dia terlibat dalam sukan, operasi tetap dia kena pergi. Dan walaupun dia masuk pertandingan, lepas tu kursus-kursus kejaya untuk kenaikan pangkat, dia kena pergi. Dia macam, dia tidak ada keistimewaan. Cuma dia diberi peluang untuk menaikkan nama Regimen Gerahas ataupun nama Tentera Darat ataupun nama ATM di peringkat yang lebih tinggi lah. Kita ada juara silat Asia Tenggara, juara silat Asia kita menang. Saya tak ingat nama dia tu. Kita banyak kita punya anggota ataupun anggota lah, especially yang terlibat dalam sukan triathlon, kita tak Ironman, yang mendaki Gunung Kinabalu, banyak tinju, taekwondo. Okay, kita support Kementerian Belia dan Sukan. Okay. Lepas tu lagi dia tanya lagi hukuman komando yang lari dari tugas. Hukuman komando lari dari tugas sama juga macam hukuman Angkatan Tentera Malaysia lah, ataupun Tentera Darat Laut Udara, lari daripada tugas. Sebab dalam tentera ni, dalam Angkatan Tentera ni, kita terikat kepada 2 undang-undang, tuan-tuan lah. Kita ada Akta Angkatan Tentera 1972 dan juga Undang-Undang Sivil, Undang-Undang Kerajaan Malaysia lah. Apabila dia lari daripada tugas, dia kebiasaannya kita dah tak cari dah. Kita tak cari, pergi ke rumah, hari raya ke MP nak tunggu dah. Kita dah tak buat macam tu. Sebab apa? Sebab orang yang lari daripada tugas ni, kan, dia akan berhadapan, tak nak dia akan berhadapan dengan masalah yang mana dia kena surrender, dia akan serah diri. Habis hidup macam pelarian. Okay, nanti kalau dia berkahwin, dia ada anak nak kahwin, dia tak boleh jadi wali, macam, ataupun dia terlibat dengan, na'udzubillah lah, dengan kemalangan jalan raya. Dia dapat tahu, cek dalam sistem, anggota ni adalah anggota tentera yang lari daripada tugas. So dia akan berhubung dengan polis, dan polis akan beritahu lah kepada markas tentera darat ke tentera laut lah, untuk menahan anggota ni. Okay, kalau anggota tentera yang disabitkan dengan kesalahan awam, okay, bila polis ambil kes ni, contoh dia macam apa-apa kesalahan, orang kata kesalahan jenayah, kesalahan melibatkan awam, okay, apabila terikat dengan Undang-Undang Sivil, Undang-Undang Malaysia, maka Undang-Undang Angkatan Tentera dia tak ambil dah. Dia serah kepada pihak polis lah. Okay, ada tanya lagi saya tentang isu Rusia dengan Ukraine. Isu Ukraine ni saya tak pandai nak ulas. So banyak sangat dia punya blog. Cuma nasihat saya, tuan-tuan dapatkan sumber daripada sumber yang sahih lah, yang sahih, yang boleh dipercayai. Okay, jadi ada tanya tentang fenomena yang saya cerita laut macam cermin kan. Okay, laut macam cermin, dia ada apabila ini anggota Navy cakap kat saya kan, waktu malam dia kata macam ada UFO dekat laut, dekat kapal dia orang tu, bawah tu kan ada permukaan air kan, permukaan air tu, jadi cahaya macam UFO daripada bawah, terang benderang. Jadi saya tak pernah dapat fenomena laut tu kan. Jadi apa yang dia orang beritahu kat saya, dia orang kata plankton yang kecil-kecil kan, dia bila malam dia ada cahaya terlampau banyak, beribu-puluh juta kan plankton, sampai terang benderang kawasan tu. Ini perkara-perkara yang orang laut pandai lah, orang yang selalu bermain dengan laut. Okay, saya alhamdulillah lah, saya dapat laut macam cermin. Okay, cuma fenomena laut yang kata UFO bawah kapal tu saya belum dapat lagi lah. Okay, lepas tu lagi ada seorang sahabat kita komen bila dia kata kan, oh bila dia tengok Angkatan Tentera Malaysia punya keupayaan kan,
Jadi dia baru tahu, dia kata rupanya kita Malaysia ni kita ada pasukan yang setaraf ataupun setanding ataupun kadang-kadang lebih baik lah tuan-tuan lah daripada negara-negara barat tu lah. Negara-negara barat tu sebab kita terpengaruh kepada filem. Jadi hakikat sebenar tu kan, dia orang ni tak pernah menang perang pun tuan-tuan. Okey, perangan Vietnam pun kalah, perang Korea pun kalah. Berperang ke negara orang, bukan dia perang negara dia kan. Tapi filem dia champion lah. Okey, kapal terbang ataupun helikopter Black Hawk Down dia kan kena tembak. Lepas ada hostage. Tentera Malaysia yang pergi selamat. Pakistan tak nak cerita lah negara lain kan. Negara lain tak nak pergi. Kawasan tu kubu kuat. Masa Black Hawk Down tu kan. Jadi angkatan tentera Malaysia, regimen Gerahas pergi. Yang meninggal salah seorang tu Sarjan Azman. Azman meninggal. Saya difahamkan dari orang tembak RPG-7 masuk ke dalam tu. Kan dia pakai Adnan tu, dia pakai APC Armored Personal Carrier. Kan ada lubang tempat kita tengok, dia tembak masuk dalam tu. Jadi arwah Sarjan Azman meninggal. Ada anak masa tu isteri dia orang Cameron Highland lah. Jadi anggota tentera kita juga yang pergi yang Sarjan Azman tu Bakaran Market. Bakaran Market kita ada pegawai kita pun ada, itu Bakaran Market. Yang Black Hawk Down tu geng-geng kita lah, geng-geng Gerahas pergi menyelamatkan dia punya US Ranger punya tu special forces dia lah. Okey, jadi dia kata tak usahlah kita nak banggakan negara-negara luar ni kan. Saya banyak terlibat dengan pasukan-pasukan khusus lah, pasukan khusus tentera asing lah, daripada banyak, daripada US ada, daripada British ada, Indonesia, Singapura, Australia, Switzerland. So kita fahamlah di mana letaknya duduk kita. Letak duduk kita. Jadi apabila kita lihat kelebihan ataupun keistimewaan orang Melayu ni, especially orang Malaysia ni, termasuk orang kata orang Iban, orang asli kita, orang Jawa kita kan, kita pelbagai bangsa kita ada. So bila pergerakan di dalam hutan tu sangat-sangat bagus lah. Bagus bergerak lautan, kita buat operasi lautan. Kalau orang kata Mat Saleh ni, dia mulut dia menyumpah lah. Sangkut duri jangan tinggalkan daku tu, macam-macam lah tuan-tuan lah. Macam tuan-tuan, botol layak lepas, tengok sampai ada 2, 3 botol dalam backpack, lepas ada lagi. Kan, jadi dari sudut ketahanan, ketangkasan, keberanian. Jadi di sini saya rasa anggota kita adalah anggota yang terbaik lah. Terbaik di kalangan terbaik lah. Kalau tuan-tuan tengok yang History Channel tu kan, History Channel tu Mat Saleh daripada US Ranger ataupun Marine lah, Mat Saleh tu buat kajian, dia pun terkejut lah, dia tengok kita punya keupayaan macam mana otak bekerja apabila sistem badan kita, sistem otak kita dah shutdown, tapi otak kita masih bekerja. Di situ dia akan timbulkan kesungguhan, keazaman untuk teruskan perjuangan. Ini benda ni mungkin dimiliki oleh pahlawan-pahlawan kita lah zaman-zaman dulu. Okey tuan-tuan yang saya hormati, saya sayangi, saya kasihi, ucap terima kasih kepada yang tanya. Okey, jadi saya teruskan kita punya urusan kita pada petang ni. InsyaAllah saya cuba sebaik mungkin untuk saya ceritakan kepada tuan-tuan dari sudut taktikal, perasaan saya dan juga lesson learn yang kita boleh pelajari daripada Op Fajar ni, Op Penyelamat Tebusan. Lepas ni kita tak ada dah yang part 3, kita part 2 yang penutup dia. Okey tuan-tuan, depan saya ni ada macam biasalah, ada komputer, laptop saya ni, dan saya nak cerita pada tuan-tuan. Saya tengok talian hayat saya, laptop ni. Okey, ni gambar yang pertama. Itu yang Navy yang ketua saya masa tu, Laksma Ghani masa tu, Laksamana pertama Abdul Ghani. Dia lah ketua yang bawa kapal, dia bawa delegasi kami yang duduk bersandak tu saya punya idola dia tu, Kapten Malik. Dia dah pencen dah, saya rasa Laksma Ghani pun pencen lama dah. Ni semua orang lama ni, Kapten Malik. Ni sahabat-sahabat saya, kebetulan gambar saya ada depan mereka tu. Saya nampak gambar ni Okey, jadi kan pertama di sudut taktikal saya nak cerita pada tuan-tuan, saya nak kongsi iaitu data, teknik ataupun maklumat perisikan lah, sikit je lah cerita pasal Lanun Somalia ni, supaya tuan-tuan nampak, know your enemy and you will win 100 of battle. Sun Tzu dia cakap kan. So kita kata pengenalan dia, Lanun Somalia ni adalah
berbangsa Somalia lah. Depan ni ada banyak grup tuan-tuan lah. Grup daripada Somali Marine Force, Somali Volunteer Coast Guard, MRKA Group, Panlen Coast Guard. Jadi banyak-banyak pokok lah. Mungkin yang mana terlibat dengan dadah ke apa ke, disiplin ke ni, dia kena buang daripada grup-grup ni dan dia tubuh grup Lanun Somalia disebabkan oleh tekanan hidup. Tu dia buatlah tugas-tugas merampok lah, ataupun menawan kapal-kapal dagang. Nama pun kapal dagang bawa muatan besar kan, mesti kaya, mesti duit banyak. Macam itulah dia punya analogi dia tu. Ketua dia ni memang nama Abdi Jamak dari Puak Dawud Majeretin. Saya cerita pada tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak lebih, tuan-tuan buka dalam Google. Okey, kekuatan yang kami dapat masa tu, dia orang berkekuatan 20 hingga 35 orang. Okey, cara dia buat operasi macam mana tau? Bila dia hijack, dia rampas kapal dagang, dia akan tarik kapal itu bawa ke tempat lunggukan kapal masa tu akan ada proses negosiasi lah. Di situ bila negosiasi tu kita akan turunlah kita punya interpreter, kita punya juru cakap, dia cakap bahasa Arab. Satu berunding. Jadi yang mana apabila proses rundingan mana yang gagal, Rusia yang berunding dia ugut, dia nak bakar kapal, lepas tu dia nak naikkan tebusan ke daratan. Setakat ni saya tak tahulah ada tebusan yang dinaikkan ke daratan, saya tak sure. Jadi kebanyakannya ada yang negara-negara yang buat tak layan lah. Macam masa tu dia ada satu kapal besar tak silap daripada Turki ataupun Iran bawa kereta kebal. Saya difahamkan dah ada bawa kereta kebal. Jadi kapal tu dah lama dah duduk dekat perairan tu, tak diselamatkan ke apa, saya tak pastilah. Kita hanya fokus pada kapal kita aja kan. Jadi itu cara dia akan bawa semua kapal lungguk satu tempat dan akan negotiate. Saya berpendapat kan, dia orang ni sebenarnya dia ada bos dia tau. Dia ada banyak kumpulan, macam kumpulan ni buat kerja, masing-masing buat, mereka kena bersepakat. Tapi kan saya beranggapan dia ada satu kontrol dia tu. Kontrol dia orang yang bagi tahu maklumat pergerakan kapal. Bagi tahu okey. Yang Lanun ni makna dia lapisan yang ke 10 kot. Ke 10 ke 7 ke 8 lah. Macam kita kata macam dadah lah kan. Dadah yang mana yang kena tangkap dekat bandar kan, nak sebut tempat nak kata coket, nanti orang coket marah kat saya kan. Kena tangkap semua tu, bawa kecil-kecil apa semua kan. Bila kita pergi trace dia akan pergi nampak rangkaian dia. Saya beranggapan dalam isu insiden hijack kapal dagang ni kan, dia ada satu rangkaian yang orang kata apa, yang lengkap. Okey, yang lengkap. Sebab bila nak berbincang, dia nak bincang orang ni, dia delay. Dia yang berbincang tu dia tak boleh bagi keputusan. Mana dia ada watah lah. Okay, yang bawah-bawah ni yang kita berhadapan ni tuan-tuan semua, hadapan ni orang yang macam kan private soldier dia lah, yang operator dia tu yang pergi bawa napang lah AK-47 dia tu. Lepas tu pergi ikut arahan dia lah. Lepas tu dia akan buat lah, sebabkan dia dah biasa kan dengan laut ni kan. Jadi kita lihat dia macam terlatih. Sebenarnya dari sudut pergerakan laut tu dia terlatih, tapi dari sudut ketenteraan, military action tu dia tidak terlatih lah. Kalau tengok dari sudut pegang senjata, dia panggil weapon handling weapon handling ni kita boleh tahu lah ini terlatih ke tak terlatih lah. Okay. Apabila senjata dia, bila dia tembak senjata dia sangkut, dia punya tindakan dia tu, apa yang dia nak buat, dia cabut magazine, dia check apa semua tu, dia masuk magazine itu tak ada kepada yang Puak Lanun ni lah. Okey, tujuan dia biasalah, tujuan dia hijack kapal, lepas tu dia minta wang tebusan lah. Dia hijack kapal, dia request for ransom, wang tebusan. Okey, dan adalah tuntutan lain lah. Okey, proses rundingan ni sebenarnya yang kita nampak, kalau sebenarnya dalam operasi ni kan, rundingan proses dia panjang tuan-tuan sebenarnya tuan-tuan. Macam Al-Maunah, rundingan tu panjang, dan akhir dia sekali adalah berakhir dengan penggemburan lah. Itu yang sejarah-sejarah dunia lah. Kalau tuan-tuan tengok kapal terbang Marcel hijack. Okay, Marcel hijack, kalau tuan-tuan tahu, itu satu kejayaan yang besar.
dalam proses dia tengah running tu, Jerman dia pergi storm kapal terbang tu yang sniper bertembak apa. Saya suka, saya minat tu. Saya minat Marcel. Lepas tu banyaklah masa saya duduk tengah agresif dululah. Kita duduk study lah operasi-operasi kan, macam mana faktor kejayaan dia apa semualah. Okey. Seterusnya lagi, okey, kapal Lanun ni kan dia ada satu dia panggil mothership tau, kapal besar ataupun trawler, kita panggil trawler dah lah. Kan, trawler gambar-gambar semua ada, nanti saya share dengan tuan-tuan. Trawler ni dia macam mothership duduk tengah-tengah lah. Dia macam controller, nanti dia akan disperse kalau nak pergerakan jauhan tapi selalunya dia orang ni dapat maklumat lah, kapal ni dia dah masuk, kau jangan hijack kapal ni mungkin kau jangan hijack, sebab negara-negara yang besar pun dia tak hijack. Dia tak hijack kapal-kapal tu. Tu yang kita kata kadang-kadang politik pun ada, kadang-kadang lawak pun ada, lucu pun ada kan. Tapi bagi kita ni, apa yang berlaku tu first experience, kita memang sangat serius lah. Sangat serius, dan yang penting kita tidak ada pengalaman lagi tau. Tapi macam Pascal dah banyak dengan laut, dia banyak dah pergi Op Fajar ni banyak kali lama-lama dia mahir. Anggota GDK yang ditumpangkan sniper kan, dia mahir lah, dia dah faham selok-belok semua lah. Ok, seterusnya persenjataan yang diorang pakai ni yang tuan-tuan nampak lah, dia akan itulah kandak yang saya panggil, ada sahabat saya gelak. Dia gelak, saya kata ada jantung pisang. Kami panggil jantung pisang RPG-7, rocket propel 7, type 7 kot, RPG. G tu grenade kalau saya tak silap. Okay. Dia pakai RPG-7 pistol, dia banyak pakai AK-47 lah. Tapi kalau kita tengok daripada mana senjata tu sampai dengan RPG dia sampai tak pernah putus. Kita pun kadang-kadang daripada mana benda ni datang macam dadah dekat Malaysia kan, tak habis-habis kan. Daripada mana benda ni datang bagaimana dengan undang-undang? Kita tak faham lah, kita tak faham. So biarkan benda itu berlalu, fokus kepada isu kita yang sebenarnya. Okay, dia akan pakai awam. Lanun ni semua dia pakai awam. Tapi kalau dia pakai awam, kalau tuan-tuan naik ke Djibouti ataupun pekan Somalia, kalau tuan-tuan tengok kan, sama ya dia orang ni. Kita tak tahu yang mana Lanun, yang mana orang awam. Sebab sama, bagi saya sama. Dia punya orang ni kulit dia gelap, memang berkilat, mata dia besar, mungkin tak cukup nutrisi kot. Makanan dia orang susah tuan-tuan. Sana dia susah, hidup dia susah. Saya pernah pergi ke pasar dia tu, saya tengok kulit harimau bintang, cita kot tak silap saya. Dia jual RM300. Satu ekor kulit harimau. Jadi saya tak belilah masa tu, kami bukannya ada duit pun. Kami dapat elang pelabuhan RM20 masa tu. RM20 dapat elang pelabuhan. $20. Okey, seterusnya lagi. Kemungkinan dia kata, kemungkinan yang kita maklumat ni, dengan maklumat yang kita dapat ni, sekiranya rundingan gagal, Lanun ni akan angkat tebusan naik ke darat. Lepas tu, pening lah kita. Lepas tu, dia hantar 5 orang kat sini, 5 orang sana duduk kat gurun, pensan kita. Dan membahayakan rakyat kita sebenarnya, tuan-tuan. Kita kalau boleh, kita nak benda berlaku dengan cara yang elok. Bayangkan kalau 5 orang dia ambil letak dekat 5 batu tengah padang pasir, hari dia letak kat pekan, dia letak pensan lah, pensan. Macam mana lah kita nak pergi, nak make sure semua anggota kita cukup. Lepas tu bila rakyat-rakyat ataupun tebusan yang mana mati ke, meninggal ke, kemalangan apa semua, jadi sedikit sebanyak akan mencalarkan imej ATM tu sendiri. Bila berlaku benda kepincangan tu, mudah sangatlah orang menghukum. Orang kata apa suka buat apa lah, makan tidur lah, kan. Tapi bila kejayaan besar ni pula, tak ada orang cakap, tak ada orang tahu pun. Operasi-operasi macam ni bila saya tengok, ramai orang yang tak tahu. Jadi dengan adanya usaha-usaha kecil saya macam ni, saya harap dapat menyampaikan kepada rakyat Malaysia lah tentang peranan dan tugas pasukan khusus. Okey, moral mereka adalah tinggi. Moral diorang ni tinggi sebab diorang buat selalu berjaya. Dia kali buat jaya, jadi diorang sonok tinggi. Dapat berapa ringgit saya tak tahu apa gaji dia macam mana saya tak tahu Okey, tapi apabila kebiasaannya, apabila dia nampak pasukan keselamatan, nampak kapal perang kita merapat, dia akan agresi lah. Masa tu macam penyamun lah tuan-tuan, rompak bank kan, pegang tebusan, letak pistol kat kepala ke,
Kalau nampak polis ke, nampak datang, mereka akan ugut. Sebenarnya mereka takut. Mereka akan ugut. Ugut. Jadi, takut sama takut. Macam, jangan menakutkan orang yang sedia takut. Kita pun takut juga. Takut dia tembak kan. Tapi, sometimes bila dapat arahan batasan, shoot to kill ataupun kita execute kita punya serbuan dan kita akan laksanakan lah. Okey. Ini gambar yang pertama, kebetulan tuan-tuan, saya dapat daripada sahabat saya lah, pegawai major. Dia terlibat dengan saya, dia non-Muslim. Saya tak nak sebut nama dia, tak lagi. Saya kalau ikut hati saya berbesar hati tau, saya nak cerita kan. Dia terlibat dengan saya, dia troop commander saya dulu. Jadi dia bagi tahu, dia tengok kan, dia kongsi gambar kan. Sebab laptop saya dah hadis dia korup, dia bagi kat saya. Ni gambar-gambar yang betul tuan-tuan. Hari ni tuan-tuan beruntung dapat lihat perkongsian. Okey, ini yang pertama memang kita ambil betul. Yang ni kalau tuan-tuan tengok dengan gambar ni kan, gambar ni lanun yang sebenar diambil daripada Eurocopter di France. France punya Special Forces, dia pakai flare duduk di atas, dia ambil gambar. Betapa cantik gambar. Dia bagi pada kita lah gambar ni. Semasa kita nak buat pengempuran kapal, dia bagi kat kita lah. Ini kapal dagang ataupun kapal pelancong ataupun kapal layar mewah France punya, dia kena hijack. Dia ada lebih kurang 8 ke 10 orang yang saya cerita dulu tu. Nama kapalnya Liponan. Kalau tuan-tuan type Liponan Operation ataupun Op Talentine, ini Special Forces France lah. Dia bagi kat kita, dia bagi slide semua, dia bagi gambar-gambar kan. So tuan-tuan betul lah dapat, ini memang real gambar. Bukan Captain Philip macam ni. Bukan Captain Philip punya. Dia bagi canggih helikopter dia. Dia pun sebagai mata dan telinga kepada kita masa kita melaksanakan proses hostage taking ataupun kita pelari balik, ambil balik tebusan. So dia bantu kita lah. Okey, gambar-gambar tu ni kapal mewah dia lah. Nampak dia duduk kandang, dia duduk kemas dengan RPG 7 dia ada tu lah, RPG dia tu lah. Okey. Kita tengok RPG dia berkarat-karat, kita tengok sekejap lagi. Dia tak jaga. Tu saya kata dia orang ni bukan askar terlatih kan. Tapi risaulah juga kita pun. Okey, ni dia punya troller dia lah. Troller dia nama Athena. Kita ambil dalam gelap tu, Okey.